Sebab kadang-kadang dalam saya punya nombor di WhatsApp memang kita tak mampu kadang-kadang nak jawab. Kadang-kadang sehari banyak orang call, banyak orang WhatsApp. Kadang-kadang seorang WhatsApp tapi bersambung-sambung. Esok ditanya macam tu, esok dicerita macam tu, lusanya disambung lagi. Jadi bila panjang itu kadang-kadang saya pun tidak sempat lah jawab sepatah-sepatah. Kemudian lama tak tengok, 4-5 hari pula jawab orang lain pula. Jadi itu saya minta maaf sebab kadang-kadang kita tidak mampu untuk memenuhi semua permintaan ataupun semua pertanyaan atas kesempatan waktu dan sebagainya. Tetapi kita sentiasa cuba yang terbaik. Mudah je kalau tuan-tuan yang bagi mereka yang guna Bidadari Ikhtiar Syifa yang nak bertanya saya secara langsung ataupun secara direct, bila tuan-tuan dapat nombor saya daripada tim, call lah. Itu cara paling senang. Cuma kalau call, saya kadang-kadang time call tu ada time-time dapat, ada time-time kita ada urusan dan sebagainya tak dapat angkat. Tapi kalau call tu maknanya insya-Allah saya akan call balik kalau saya tidak dapat jawab panggilan itu. Tapi kalau dengan WhatsApp tu kadang-kadang dia tenggelam ke belakang dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada yang menonton Pusat Tahfiz Ad-Diniyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pusat Tahfiz Ad-Diniyah ya. Saya tak pasti ni pusat tahfiz mana. Kalau pusat tahfiz Ad-Diniyah yang minggu lepas saya ada pergi di Tanjung Malim, pusat tahfiz Ad-Diniyah juga. Ini saya tak dapat cek profil lagi. Waalaikumsalam Ustaz. Kemudian adminnya insya-Allah. Kemudian terima kasih kepada yang menonton, Ilmi Amir, Ahmad Ali, katanya clear, Nur Sakinah clear, Muhammad Sufian clear. Baik, Alhamdulillah. Jadi kalau clear insya-Allah kita teruskan, dan malam ni sebagaimana sebelum ni juga saya jangka tidak panjang, tapi kita tidak panjang pun kadang-kadang ambil masa setengah jam jugalah untuk kita berkongsi berkenaan dengan masalah gangguan. Dan kita telah pun cecah 30 CD orang kata live dalam benda-benda berkait dengan gangguan inilah, dan banyak soalan-soalan yang ditanya oleh tuan-tuan setiap hari tentang masalah bidara, cara guna, macam mana nak pilih bidara, macam mana masalah saka, abang saya ni sekian-sekian, ni suami saya ni sekian-sekian, Ustaz tolong. Kadang-kadang dalam komen kita tanya, Ustaz tolonglah saya ni dah semayang pergi masjid, macam mana jin boleh ganggu. InsyaAllah kita cuba menjawab. Tuan-tuan boleh tanya di sini, insyaAllah kita jawab. Sebab ada orang dia macam apa, dia kata dia ni dah pergi buka masjid tu pun jin ganggu ke, masjid tu pun syaitan boleh masuk lagi. Jadi bukan tak boleh gini, jawapan tu tak ada sebab soalan tu salah. Jadi kalau kita kata macamlah masjid, maknanya kenapa jin boleh ganggu bila kita duduk solat dalam masjid? Dia bukan soal masjid itu menghalang jin, tidak. Baik. Kita terus kepada topik yang kita nak bincangkan kepada malam ini. Malam ini berkenaan dengan gangguan, berkenaan dengan berkhadam dengan jin. Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut jelas di dalam Al-Quran dan memberi isyarat bahawa adanya golongan manusia yang memang menggunakan jin itu sebagai tempat diminta pertolongan, sebagai tempat diminta bantuan, dengan sama ada untuk dapatkan sesuatu kelebihan, untuk dapatkan suatu perlindungan, untuk dapatkan sesuatu kekuatan, ataupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Dalam Al-Quran Allah sebut, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan itu maknanya sebahagiannya sebagai perlindungan, awliya alilladzi, kepada orang-orang yang tidak beriman. Mereka-mereka yang tidak beriman, tidak kukuh kuat imannya dengan Allah, tidak kuat akidahnya dengan Allah, mereka minta pertolongan dengan jin. Maka dari situ datanglah keadaan-keadaan seperti hari ini, bomoh yang minta sesuatu permintaan dengan jin dalam kaedah-kaedah rawatan yang dibuat. Dan di alam Melayu ini banyak, sebab benda ni bukan berlaku di alam Melayu saja. Sejak bermula daripada tanah Arab pun memang berlaku amalan-amalan jahiliyah, minta tolong dengan jin, sembah penunggu dan sebagainya. Kata Ash-Shibli, manusia itu jika telah rosak jiwa, maka dia selalu nak inginkan atau nak mendapatkan sesuatu apa yang dapat membahayakannya. Dia mendambakan sesuatu yang merosakkan akal, akhlak, badan, hartanya. Maknanya kalau orang tu jahat, maka dia kadang-kadang berhajat untuk orang lain jadi jahat. Itu yang datangnya sihir tu. Maknanya dia nak tengok orang ni gagal, dia dengki, dia bermusuh dan sebagainya, nak tengok bisnes orang tu jatuh, nak tengok kehidupan rumah tangga dia rosak dan sebagainya. Maka jika ada orang, maka katanya sedangkan syaitan sendiri adalah makhluk jahat. Kalau ada manusia hak jahat tadi, dan jin di kalangan bangsa syaitan ini adalah di kalangan hak jahat-jahat juga, maka mereka juga
jika ada orang jahat menyukai akan azimat, sumpah dan menulis buku sihir dan semisal dengan perkara itu yang dicintai atau diradai oleh syaitan itu, maka semua itu ibarat suap katanya yang dibayar manusia sehingga syaitan itu memenuhi sebahagiannya. Ini kata Imam Ash-Shibli. Maknanya bila ada orang jahat yang berhajatkan kepada orang lain, nak sihir orang, dengki kepada orang, khianat kepada orang, bermusuh pada orang, tak boleh tengok harta orang, tak boleh tengok rumah tangga orang, tak boleh tengok kesenangan orang dan sebagainya, jin ini, syaitan ini daripada bangsa jin yang jahat, dia pun suka benda tu. Maka kalau ada manusia yang suka kepada azimat, tangkal, kelebihan, orang kata kekuatan luar biasa dan sebagainya, kemampuan tertentu, maka dia akan jadikan itu sebagai satu rasuah kepada manusia tu tadi. Maknanya jin merasuah bomoh-bomoh ataupun orang yang tidak kuat imannya dengan kelebihan-kelebihan tadi. Maka bila ambil rasuah oleh jin tadi, syaitan tadi di kalangan bangsa jin tadi, maka dia mulalah terpaksa membayarnya balik, maknanya mengikuti arahan yang diberikan tadi dengan amalan-amalan tertentu yang menyebabkan dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu memang pancing jin. Benda tu adalah memang umpan syaitan ataupun jin untuk merosakkan akan akidah dan iman manusia. Maka dari situ datanglah kelebihan-kelebihan luar biasa, boleh tengok sesuatu, dapat berita dan sebagainya. Terima kasih pada semua yang nonton. Ramai komen. Muhammad Faris, Nashrin jelas katanya, Rasmin, Yusuf Aziz, Faidaris, semua sekali saya ucap terima kasih. Kita sambung perkongsian. Jangan lupa tag ataupun share kepada rakan-rakan. Mudah-mudahan menjadi perkongsian, memberi kata panduan, sebab ramai sangat dalam masyarakat kita orang yang salah dalam berubat, jumpa dengan bomoh dan sebagainya. Rugi jumpa bomoh kena bayar 3-4 ribu, kena bayar 10 ribu, habis 10 ribu. Rugi tu tuan-tuan tak besar lagi. Rugi yang paling besar adalah rugi akidah. Man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam yuqbal lahu salatun arba'una yawman. Kata Nabi SAW, barang siapa datang jumpa dengan seorang tukang telik, samalah bomoh yang dia boleh cerita sesuatu ke depan, maka lalu ditanyakan sesuatu, maka Allah tidak diterima dia solatnya selama 40 hari. Ini kerugian yang paling besar. Kita tak nampak hak rugi dah duit 4,000, 5,000 dan sebagainya. Hak rugi hilangnya akan ibadah kita, nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu kerugian yang kita tak nampak, yang kita tak qada, yang kita tak taubat balik dan sebagainya, dan menyebabkan kita lagi rosak dan sesat. Baik. Jadi bermakna jin itu suka menyuap manusia, syaitan itu suka merasuah manusia dengan kelebihan-kelebihan tadi, pancing manusia dengan kelebihan tadi supaya dia dapat sesuatu kelebihan. Maka berlakulah kadang-kadang walaupun dia berubat, dia menggunakan kalamullah. Mula-mula kita pergi jumpa Tok Bomoh tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, itu yang dia baca Bismillah. Belakang daripada Bismillah, dia sambung dengan mentera tertentu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Badai kurang, badai cenai. Contohnya kalau Kelantan punya mentera lah. Dia punya ada style dia lah. Maknanya dia mula Bismillah. Bismillah wabillah wa Bismillah wabillah la ilaha illallah. Dia mula-mula memang bunyi gitu. Lepas tu dia sambung khatam tergata sudah minta lekat dah dari minta berkat dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya tu. Sedangkan yang dibaca sebelumnya adalah jampi mentera. Bomoh ini kalau dia mencampurkan bacaan ayat Al-Quran dengan jampi mentera, maknanya benda yang syirik, pada ketika amalan dia menulis, maka ditulisnya Al-Quran, nampak benda baik, tetapi ditulis dengan najis. Sebab kadang-kadang diberi mentera kepada kita. Diberi mentera, kita buka-buka, nampak ditulis ayat macam ayat Al-Quran. Itu pun kita tak tahu. Mungkin tulis betul, mungkin tulis terbalik. Ada yang tulis betul, tetapi ditulisnya dengan najis. Ditulis dengan darah dan sebagainya. Kita pun tak nampak sebab kering tak. Ingat ke dakwah pen warna merah? Sebab itulah, untuk mengenali perbuatan dan amalan bomoh ini bukan senang bagi orang awam. Tetapi bagi mereka yang
orang kata terlibat dalam bidang perubatan ini mungkin boleh mengenali dah dengan orang kata cara-cara ataupun orang kata luaran dia dan sebagainya lah. Bagi tuan-tuan yang nak mendalami ilmu perubatan, tuan-tuan boleh join kursus perubatan Darussalam ambilan generasi ke-16 pada Mac 2020 yang akan berlangsung di Hotel Putra insya-Allah sebagai permulaan. Kemudian kita ada lanjutan sebulan sekali sebanyak 1 tahun pengajian. Ini boleh komen, nanti kita cuba bantu, ataupun tuan-tuan pergi ke kursusperubatan.com, boleh kontak bahagian pendaftaran di sana untuk pengajian setahun. Ini sambil-sambil lah kita iklan untuk mereka minat untuk belajar dengan dibimbing oleh Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus insya-Allah. Jadi bermakna jin tadi menipu daya manusia supaya menulis ayat kalamullah dengan keadaan terbalik, dengan ayat yang dengan tulis dengan benda najis dan sebagainya, maka percampuran tadi menyebabkan manusia keliru. Hakikatnya mereka lah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka akan tulis apa saja yang meredakan syaitan. Maknanya kita kata yang membuatkan syaitan itu berpuas hati, sama ada melalui kata-kata atau melalui penulisan. Maka dengan itu syaitan pun datangkanlah kepada orang takdi kelebihan tertentu, seperti dapat menyelam dalam air. Menyelam tu macam bukan menyelam macam kita, orang menyelam setengah, menyelam tak sampai seminit lepas tu bangun balik, bukan menyelam, tapi boleh menyelam maknanya masuk dalam air lama, boleh tangkap buaya, kita kata boleh terbang, boleh pergi ke jarak jauh dalam tempoh yang cepat, dan sebagainya, ataupun boleh mendatangkan wang, maknanya macam orang yang bela toyol, maknanya syaitan itu boleh datangkan wang kepada dia, ataupun sebab-sebab lain lah, maknanya keadaan-keadaan lain yang memberikan dia suatu kelebihan yang luar biasa berbanding dengan orang lain. Ini kerja syaitan, kerja syaitan. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang ada dalam kehidupan ini, dalam kehidupan para Nabi, Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman satu kelebihan, yang mana Nabi Sulaiman itu diberi kelebihan boleh kuasai angin, boleh perintahkan syaitan, jin, bangsa jin semua kena ikut perintah yang diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Bahkan kalau mereka tidak ikut, mereka akan sakit, mereka akan terbakar dan sebagainya. Allah sebut dalam Al-Quran, fasakharna lahur riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyatina kullabanna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin berhembus dengan baik menurut perintahnya ke mana saja yang dia kehendaki. Apa saja Nabi Sulaiman minta, yang disebut dalam ayat yang lain, perjalanan yang ambil masa sebulan, Nabi Sulaiman boleh pergi dalam tempoh sekelip mata saja sebab dibawa oleh angin. Kemudian katanya, dan kami tundukkan kepadanya syaitan-syaitan, semua ahli bangunan dan penyelam, dan yang lain terikat dalam belenggu, maknanya jenis-jenis syaitan tadilah. Jadi maknanya memang diberi kelebihan kepada Nabi Allah Sulaiman, dapat menundukkan, dapat memberikan arahan, dapat memerintahkan syaitan-syaitan ataupun bangsa jin secara keseluruhan. Apapun kelebihan ini adalah kelebihan yang datang kepada Nabi Allah Sulaiman sahaja. Tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Apatah lagi pada manusia macam kita orang biasa. Salafus soleh pun tidak ada. Tuan Guru Datuk Harundin pun tak boleh perintah jin. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pun tak boleh perintah jin. Ustaz ulama mana pun tak boleh perintah jin. Jadi kalau ada seseorang bomoh ataupun ustaz yang mengaku dia boleh perintah jin, maka hebat lagi lah dia dengan Nabi Sulaiman. Bahkan kita tengok tuan-tuan, dalam cerita bila Nabi SAW dalam keadaan solat, maka datang ifrit yang mengganggu Nabi. Ini kita cerita pada hari Khamis baru ni tentang tajuk apa? Penyamaran jin. Maka Nabi cekik dia, Nabi nak tangkap di tiang, nak suruh orang sahabat-sahabat boleh tengok esok hari. Nabi teringat doa ataupun permintaan Nabi Allah Sulaiman supaya kerajaan ataupun kelebihan mendapatkan ataupun memerintahkan jin itu, kerajaan jin itu adalah dia sahaja. Maka Nabi kerana teringat doa Nabi Sulaiman tadi, maka Nabi SAW pun lepaskan balik jin itu tadi. Jadi kelebihan ini adalah kelebihan kepada Nabi Allah Sulaiman. Disebut dalam Al-Quran, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi min ba'di. Apa? Tertinggal satu ayat. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim
min ba'di innaka antal wahhab. Maka katanya rabbi firli, mana ya Allah ampunilah aku dan berikan aku kerajaan, berikan kerajaan yang aku miliki yang tidak ada siapa memiliki selepasku. Jadi sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Jadi maknanya ini adalah kerana permintaan Nabi Allah Sulaiman, dan Allah makbulkan permintaan itu dan tidak diberi kepada nabi lain. Hatta Nabi Muhammad ada boleh kalau dia minta, tetapi kerana dia tidak nak menghormati akan permintaan Nabi Allah Sulaiman itu tadi. Maknanya para nabi pun tak ada benda tu, para salafus soleh pun tidak ada benda tu, para ulama pun tidak ada benda tu. Dan siapa saja yang orang kata pakar perubatan mana sekalipun, maka dia tidak ada kuasa menundukkan jin, melainkan tatkala dia menundukkan jin itu, dia telah bersubahat atau berhubungan secara tidak langsung yang dia tidak sedari. Maka itu kadang-kadang banyak mendatangkan dosa, banyak mendatangkan fitnah, dan banyak mendatangkan benda mungkar. Bismillah. Baik. Kat mana tadi? Maknanya Nabi Allah Sulaiman saja, orang biasa tidak berlaku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, para bomoh pula mereka memanfaatkan jin dalam pelbagai keadaan. Ataupun bomoh-bomoh, tukar-tukar sihir ini, mereka guna jin itu untuk dapat banyak benda, nak dapatkan ilmu gaib dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok kepada kisah dalam hadis ini pun menceritakan bagaimana bahawa dalam satu cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, satu keadaan sahabat-sahabat tengah berkumpul bersama dengan Nabi SAW. Lalu jatuhlah bintang daripada langit, suatu bintang bercahaya daripada langit. Maka tanya Nabi SAW, kata Nabi SAW, apa yang kamu ketahui tentang ini? Maknanya bila kamu tengok cahaya daripada langit itu jatuh tadi, mu tahu tentang apa? Kata sahabat, kalau jatuh bintang daripada langit ini dulu, maknanya kalau sebelum ni apa yang dia tahu, maka katanya akan ada bayi yang lahir yang suatu ketika akan menjadi orang besar, atau ada kelebihan luar biasa, ataupun ada orang besar yang akan meninggal. Lalu jawab Nabi SAW, sesungguhnya bintang itu tidaklah dilemparkan disebabkan kelahiran bayi ataupun ada orang besar yang akan meninggal. Tapi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, bila dia memutuskan sesuatu perkara, maka malaikat yang memikul arash itu bertasbih, maka seluruh penduduk langit pun bertasbih. Kemudian sampailah berita itu ke langit dunia, maka syaitan ataupun jadi berusaha mencuri khabar-khabar daripada pintu langit dunia tadi. Kadang-kadang berita itu benar, kadang-kadang maknanya bila dia ambil berita, kadang-kadang bila dia sampaikan kepada orang, maka berita itu bererti benar. Kadang-kadang syaitan itu menakut nambah dan mendustakan lagi, maknanya menambah-nambah. Jadi memang pada sebelum kerasulan Nabi SAW, maka bila datang suatu berita daripada langit, maka syaitan pakat naik ke langit. Bila naik ke langit, dia curi berita, maka dia tahu apa yang akan berlaku. Bila dia cerita kepada masyarakat, maka masyarakat pun akan percayalah. Dicerita tu syaitan tu melalui orang-orang tertentu lah, melalui perantaraan lah, melalui manusia. Kita kata bomoh lah pada hari ni, tukar-tukar sihir. Sebab dulu masyarakat mengagungkan tukar-tukar sihir, seperti tukar sihir zaman Firaun dan sebagainya. Semua diraja-raja besar pada zaman jahiliah dulu, memang mereka mempunyai tukar sihir sebagai penasihat masing-masing. Sebab tukang sihir ni macam tadi, mereka ada jin-jin yang bersubahat dengan mereka, jin-jin ambil berita daripada langit. Jadi kadang-kadang benar, tapi benda tu berlaku sebelum daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selepas daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka jin tidak lagi dibenarkan untuk mencuri berita di pintu langit tadi, di langit dunia tadi. Jadi kerana itulah pada hari ini pun orang ramai orang datang menjumpai bomoh-bomoh dengan tujuan nak cari.
benda hilang tanya bomoh, nak siapa jodoh akan datang tanya bomoh, esok rugi ke untung pun tanya bomoh, macam orang main loteri lah, main judi dan sebagainya. Mereka akan jumpa bomoh, tak nak tahu menang ke kalah, apa nak guna, apa nak buat dan sebagainya. Bahkan ada orang yang bertanya tentang kematian, umurnya berapa lama, tak, dengan siapa akan berkahwin, tak, dan sebagainya. Jadi kerana bomoh-bomoh itu mendapatkan khabar daripada jin, dan jin pada hari ini hakikatnya sudah tidak dapat mencuri berita daripada langit, maka kebanyakan mereka adalah menipu. Mana mereka itu menipu daya manusia. Jadi sebab itulah dipesan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis yang saya sebutkan awal tadi, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal lahu salatan arba'ina yawman. Barang siapa yang datang kepada tukang tilik, tukang sihir, tukang nujum, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Maknanya janganlah sesekali kita datang bomoh sebab nak tanya siapa yang sihir aku, tak, siapa untung rugi kita bisnes ke macam mana. Maknanya jangan kita menjadikan tukang bomoh-bomoh, tukang sihir itu sebagai rujukan kita tilik sesuatu nasib diri kita. Sebab itu dalam Islam pun tak boleh kita percaya kepada nasib. Dalam sanad matan hadis yang lain disebutkan orang yang mendatangi tukang sihir, tukang nujum itu, maka kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kufur terhadap Al-Quran, maknanya syirik, batal syahadah dia. Kalau dia datang menemui tukang silik, tukang tilik ataupun tukang nujum tadi. Baik, sambil-sambil saya tengok juga komen kalau ada tuan-tuan tanya. Tarikh di mana kursus perubatan Darussalam diadakan? Akan diadakan pada 21 dan 22. Dia kursusnya setahun tuan-tuan, cuma permulaan 2 hari di hotel, kemudian di pusat rawatan kuliah bulanan, kemudian dia ada tasmik 3 sesi, kemudian dia ada praktikal 40 jam, merawat pesakit dan sebagainya, kemudian barulah dapat ijazah. Nanti pergi ke kursusperubatan.com, ada iklan di situ dan boleh kontak bahagian perhubungan. Saya juga bahagian pendaftaran. Saya juga ketua bahagian pendaftaran, tapi yang deal tu di awak kata tim bahagian pendaftaran lah. Okey, baik. Zul Selasih, maafkan saya Ustaz, saya tag nama-nama sahabat saya sayangi, ajak mereka menonton bersama. Terima kasih banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk mereka yang mendengar. Tuan-tuan share kepada orang lain pula, insya-Allah menjadi jariah dalam amal. Kita tak boleh menyampaikan ilmu, kita tolong menyebarkan ilmu, itu pun satu kebaikan, insya-Allah. Baik, itu besar kebaikannya, insya-Allah. Jadi pada orang-orang jahiliah Arab dulu, mereka bila pergi ke sesuatu tempat ataupun orang kata musafir ke sesuatu tempat, bila lalu tempat-tempat yang seram, bila lalu tempat-tempat yang sunyi, bila mereka bermusafir di padang pasir, malam gelap gelita berhenti dengan unta, maka mereka takut pada sesuatu. Lalu tidak ada tindakan lain bila mereka sampai sesuatu tempat yang mereka takut ataupun mereka nak transit, maka lazimnya mereka berkata, aku berlindung kepada penunggu lembah ini daripada gangguan kaum-kaumnya. Hok Melayu duk buat, Melayu duk buatnya, anak cuci kalau lalu depan pokok besar, lalu depan busu, anak cucu datuk nenek, anak cucu tabik nak tumpang lalu. Sama lah tu, sama dengan Arab jahiliah dulu. Tak, dia minta aku berlindung kepada penunggu lembah pada pasir, lembah tasik dan sebagainya daripada gangguan. Jadi katanya oleh Dr. Ibrahim Kamal Adham tadi, bila dia tidur, tak, maka bila masyarakat tu tidur tadi, maka jin pun duduk dalam, jin pun berkata, sesungguhnya orang ini takut kepada kita ni. Sebab tadi minta tolong, maknanya memohon perlindungan dengan jin. Maka dia pun menjelma dalam mimpi ataupun secara tidak langsung dan sebagainya, yang menyebabkan mereka lagi takut kepada dia. Maka kepercayaan kepada adanya penunggu di sesuatu tempat tadi makin menjadi-jadi, makin kuatlah kufur dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sebab dia percaya orang ni yang akan menjaga dia. Jadi Allah telah sebut dalam Al-Quran sangat jelas, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Tak, ada sesungguhnya ada di kalangan lelaki, di kalangan manusia yang minta pertolongan kepada jin, daripada kumpulan lelaki di kalangan bangsa jin, sesungguhnya jin itu lagi menyesatkan mereka. Dan kita ingat
bahawa jin ini saat manusia minta pertolongan dengan dia, ada minta perlindungan dan sebagainya, ada sebahagian mereka pula berbalik ataupun makna menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, dalam surah Al-Isra. Iaitu mereka, katanya mereka orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri meminta pertolongan. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka juga mencari jalan kebenaran. Ayyuhum aqrabu wa yarjun. Di kalangan mereka, siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih takut, yang lebih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, di kalangan orang-orang yang bila datang sesuatu tempat, dia minta pertolongan dengan jin. Anak cucu jin, datuk datuk, nenek, anak cucu nak tumpah lalu, wahai penunggu anak cucu nak tumpah lalu. Sama kaum Arab jahiliah dulu pun macam tu. Melayu tak erti pun, yang tidak belajar pun ada juga macam tu, minta jin sebagai pertolongan. Sama juga, walaupun benda tu tidak, mungkin hari ni tak ada lah, kita duduk bandar, maknanya lalu depan busuk besar, kayu besar dan sebagainya. Tetapi ada orang yang beli barang-barang tertentu, beli katanya ini geliga ular, ini geliga lipang baru, ini daun cenua dan sebagainya, maka mereka berhajat kepada perantaraan simbolik tadi, minta pertolongan. Mereka percaya pegang geliga ular ni akan beri kekuatan. Kadang-kadang mereka bercakap bila dapat sesuatu, maka bomoh tak dikata bila dapat geliga ular tadi, kamu kena bercakap, wahai geliga ular beli gini-gini. Dia ada mentera-mentera dia yang secara tidak langsung, yang halus, yang pendek, ringkas. Tetapi ayat itu telah menyebabkan kita lari keimanan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena berhati-hati, kerana dalam sosial media ini hari ini terlalu banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah orang jual benda-benda yang macam ni. Baik. Maka maknanya kita kena tahu bahawa kita duk minta tolong dengan jin tu pun sedang mencari hidayah. Jadi kita yang telah belajar agama, kita telah diberikan pendedahan, ada ilmu dan sebagainya, tiba-tiba nak ikut kepada jin, nak berlindung kepada jin, bukan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata mengikut Dr. Ibrahim tadi, penulis buku As-Sihr was-Saharatu min Mazaril Quran was Sunnah tadi, bertanya kepada jin dan membenarkan semua yang beritakan pengagungannya, termasuk perbuatan yang diharam. Adapun bertanya kepada bomoh, paranormal dan sebagainya dengan tujuan kita nak tahu ataupun nak membezakan dia ni kaedah ni betul ke salah, itu lain cerita. Ini lazimnya kepada ahli-ahli ataupun pengamal perubatan lah. Maknanya kalau kita tanya kepada jin, kita tanya kepada bomoh tanya kepada jin, kita mempercayai perkara itu salah. Samalah juga kita berubat, jin tu cerita, kita tanya jin, orang yang tak sedar, orang tengah histeria dan sebagainya, jin tu cerita, kita mempercayai. Kata setengah ulama tadi, haram dalam kita mempercayainya. Dan kata setengah, kalau ikut penulis yang Dr. Ibrahim Kamal Adham tadi, dia kata adalah makruh yang sangat dibenci, yang tidak mendatangkan kebaikan. Maknanya jangan pakailah. Dia tak kata siapa hukum haram, kita dengar tu, tapi jangan pakai. Orang kata jangan jadikan sebagai bukti, jangan jadikan sebagai dalil. Maknanya bila kita berubat ataupun kita dalam keadaan situasi kita, katalah ada ahli keluarga kita tak sedar, bila tak sedar dia histeria kena rasuk, dia katalah orang ni lah buat aku, orang ni lah sihir aku dan sebagainya, maka sama sekali kita tidak boleh mempercayainya. Kerana katanya jin ataupun kumpulan jin yang beriman, mereka tidak akan masuk dalam tubuh manusia kerana satu kehinaan baginya bila menjerat manusia tadi ke lembah kehinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang biasa berlaku, walaupun dia kata dia jin yang baik, walaupun dia kata dia jin Islam, hakikatnya ia adalah satu pancing nak merosakkan akan akidah manusia. Jadi kerana itu kita tidak boleh mempercayai kata-kata jin. Kita tidak boleh membenarkan kata-kata jin. Sekalipun dia baik, dengar boleh lah. Orang kata, orang Kelantan panggil, dengar boleh, percaya tak boleh. Mana dengar saja, percaya jangan. Lagi-lagi maknanya kalau ketika jin itu jin yang merasuk dalam tubuh orang, jin yang jahat, tujuan dia merasuk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bermakna hukum ataupun kita membela jin, berkhadam dengan jin, dia bukan bela jin ni, tak ada.
jin tu bukan binatang, bukan orang kata macam orang kata itik ayam kita boleh tangkap begitu tak. Masuk walaupun bela jin, maknanya orang tu bela sesuatu tadi dengan cara dia bagi makan. Hakikatnya dia bagi makan kepada jin, jin pun bagi makan kepada dia. Dia bagi makan kepada jin, makan darah dan sebagainya, tak, mentera dan sebagainya. Jin pun bagi makan kepada dia juga, bagi kekuatan kepada dia dan sebagainya, sama-sama. Sebab itu dipanggil maknanya meminta pertolongan dengan jin. Berkhadam dengan jin tadi, dia bukan bela tu sebagai surah semata-mata. Ada ke tak orang yang diberi kelebihan kepada Allah? Tuan Guru selalu sebut, maknanya dalam hukum ataupun satu keadaan yang mana orang soleh boleh memerintahkan jin. Katalah dia tu banyak semayang, soleh, ilmunya banyak, bila dia bercakap jin dengar. Ada ke tak? Ada kemungkinannya, tidak mustahil. Tetapi perkara itu jarang berlaku. Tambah-tambah pada zaman hari ini, nak jumpa golongan yang memang betul-betul soleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang betul-betul jauh daripada perkara-perkara dunia dan sebagainya. Hatta kita tengok orang-orang yang soleh, pakar-pakar dalam perubatan, Tuan Guru Ustaz Ismail kamu, Tuan Guru Datuk Harudin, ataupun ulama-ulama Nusantara dan sebagainya lah, kita kata mereka pun tak ada jin yang diberikan arahan. Beri arahan pada manusia untuk buat baik. Tak ada orang bagi arahan pada jin untuk buat orang kata buat bangunan, buat sesuatu dan sebagainya. Kerana perkara itu banyaknya adalah tipu daya daripada golongan jin yang jahat. Jadi demikian, kita tidak boleh berdamping dengan jin, kita tidak boleh mempercayai kata-kata jin, kita tidak boleh mempercayai atau mendapatkan khidmat daratan daripada mereka yang menggunakan jin. Jelas? Jadi sebagai penutup, maknanya saya ingatkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini banyak sekali orang bila merawat kadang-kadang senang-senang je dia tuduh orang tu buat, orang ni buat, saya nampak dalam tubuh kamu ada sekian-sekian, saya nampak bawah tangga kamu, daripada jauh dia nampak. Ini semua penampakan ini menunjukkan orang itu menggunakan jin dalam khidmat yang diberikan itu tadi. Maka janganlah sesekali kita mendekatinya. Sebagaimana saya sebut tadi, kerugian duit tu di dunia satu hal, tapi rugi yang paling besar adalah kerugian di akhirat. Baik, insyaAllah, dan saya cuba untuk ada beberapa soalan yang saya cuba jawab insyaAllah. Ni daripada Nafizah, katanya Alustar ada ke ejen yang boleh dapatkan? Alustar, saya rasa Alustar tak ada. Kita ada kedah seorang saja. Tuan-tuan boleh PM, insyaAllah kita cuba bantu melalui post lah. Kita post tiap-tiap hari produk bidara ikhtiar syifa. Pengedar kita tak ramai, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab kita ambil tak semua orang boleh jual senang-senang. Sebab kita tak nak dia salah dalam memberikan penjelasan. Asal orang nak beli ke, iyalah sihir. Orang mesej, saya sakit kepala ni, mungkin sihir. Semua dimungkinkan sihir. Maka ada benda yang tak ada kaitan dengan sihir ataupun jin, ada benda yang ada kaitan dengannya. Jadi tuan-tuan boleh PM, insyaAllah kita cuba bantu. Dan sebelum daripada saya baca, ada beberapa soalan, saya ambil mungkin 2-3 sebagai penutup, sebab dah sebut tadi tak nak panjang. Saya nak sambung untuk cabut 5 nombor tadi. Ada 6 nombor mereka yang membeli pada Ania punya promotion hari tu dan dapat orang kata cabutan bertuah. Saya baca nombor je. Mereka yang menonton pada malam ini ataupun seterusnya dalam tempoh 7 hari boleh claim lah hadiah yang kita bagi ni. Ini saya buat ringkas je sebab saya sambung pada soalan-soalan, insyaAllah. Okey, yang pertama memenangi gel mandian, satu gel mandian dan juga satu storyboard. Storyboard dia bekas kain, saya tengok dah bekas yang simpan barang tu lah. Satu gel mandian dapat percuma. Ni ada, ni dia, saya cabutkan. Dia punya kopi yang kita post tu lah, kalau saya menot. Ni lelaki Muhammad Saleh bin Muhammad Jaiz daripada Johor Bahru. Muhammad Saleh bin Muhammad Jaiz daripada Johor Bahru. Okey, jadi jangan lupa PM kita untuk tuntut hadiah percuma ini. Kemudian saya cabut yang kedua, akan menang satu foam bidara, satu minyak bidara. Dia banyak sikit, satu foam bidara, satu minyak bidara dan satu storage board juga. Yang keduanya, lelaki juga. Minggu lepas ramai perempuan, minggu ni ramai lelaki. Bukan ramai lah, 2 lelaki. Zakaria bin Harun daripada Bandar Baru Bangi. Zakaria bin Harun daripada Bandar Baru Bangi. Tuan-tuan yang membeli, namanya dah saya sebutkan tadi, boleh PM untuk kita mana yang mudahkan urusan lah untuk kita post. Yang ketiga akan menang power bank. Sebiji power bank. Mana power bank? Saya pun tak tahu dah kat mana. Ada kat atas meja tu power bank. Wanita Puan Kamariah binti Uthman daripada Kuala Nerang. Kuala Nerang Kedah Kuala Nerang Kedah, Puan Kamariah binti Uthman. Itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat akan menang satu form bidara dan satu USB kabel. Satu form bidara dan satu USB kabel percuma tuan-tuan, beli RM50 lah. Jadi kita bagi percuma untuk tuan-tuan. Ini perempuan juga, Azlina binti Abdul Aziz daripada Pasir Gudang Johor. Azlina binti Abdul Aziz. Baik, yang nombor 5. Ni dia punya nombor ni, kocak-kocakkan sikit. Satu gel bidara, satu jus kurbi. Ini jus kurbi, satu jus kurbi, satu gel bidara dan satu kabel USB. Puan Lili Zaihan binti Hashim daripada Kuala Sungai Baru, Melaka. Puan Lili Zaihan binti Hashim daripada Kuala Sungai Baru, Melaka. Kemudian yang ke okey, gelap saya tengok kenapa dia macam gelap. Tuan-tuan nampak ke? Okey, yang ke-6 akan menang radio Al-Quran. Radio Al-Quran MP3 radio Al-Quran tu, tapi dia ada amalan kendiri yang kita baca pada awal tadi. So ini special lah. Minggu lepas ada menang satu, ini menang satu. Radio tu pun beli dah dekat RM50. Audio tu tuan-tuan tak senang untuk dapat sebab kita rakaman untuk di buku amalan kendiri. Jadi special 2 orang ni dapat. Tak cabut lagi. Yang ke-6 1, 2, 3, 4, 5. So yang ke-6 ini, Bismillahirrahmanirrahim, Puan Siti Farhana binti Mak Isa daripada Kuala Kedah. Siti Farhana binti Mak Isa daripada Kuala Kedah. Baik, Alhamdulillah. Saya kira selesai untuk yang tu, dan tadi kita dah berkongsi tuan-tuan yang dirahmati Allah berkenaan dengan berkhadam dengan jin, dan insya-Allah kita sambung pada sesi seterusnya lagi. Sebelum ni kita banyak soal jawab dan banyak juga orang menanti input-input perkongsian ilmiah seperti ini. Jadi kita tutup soalan-soalan yang tertangguh, banyak soalan-soalan yang ada ni, tapi saya ambil sikit dulu malam ni sebagai sambungan sebab kita dah setengah jam lebih dah. Daripada Puan Sarah, saya nak bagi feedback. Saya nak bagi feedback lepas mengguna bidara. Alhamdulillah dah 2 hari guna untuk mandian minyak sapu. Memang berkesan. Sendawa, kaki terasa menyucut sampai kadang-kadang terangkat sendiri. Itu dia punya tindak balas. Maksudnya tanda-tanda tu jin nak keluar ke? Ada soalan. Maksudnya tanda-tanda tu jin nak keluar ke? Kalau saya nak lawan, macam mana? Sebagaimana dipesan supaya lawan. Memanglah bila kita guna mandian ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita guna mandian bidara ke, minyak bidara dan sebagainya, ini kita ruqyahkan ini, maka jin akan sakit. Bagi jin yang orang kata gangguannya orang kata ringan, seperti kita tersepak, terikut kita dan sebagainya, atau tempiah daripada kawan-kawan balik kerja, kita kawan baik kita tu saka kuat betul dia, dan kita bergaduh dengan dia, marah jin dia, bertenggek atas bahu kita, sakit kepala, sakit badan, maka bila kita mandi dia hilang. Itu gangguan-gangguan yang ringan. Kita pergi hiking, naik bukit atau balik malam-malam kerja, ada jin mengikut kita, maka hilang. Kita kadang pergi masuk hutan, nampak terlibat sesuatu, balik mimpi lah, tak boleh tidur dan sebagainya, sapu hilang. Anak menangis malam, tak berhenti-henti, sebab budak ni dia bukan gangguan yang masuk dalam diri dia. Biasa budak-budak kecil, jin menampakkan dalam rumah, maka kita mandi hilang. Itu gangguan-gangguan ringan. Tapi kalau bentuk-bentuk yang seperti sihir, saka dan seumpamanya, atau mudah cerita kita gangguan ni dah puluh-puluh tahun, maka dia sikit mengambil masa. Bila kita pakai jin itu sakit, bila sakit dia ni pun pandai juga. Maknanya kalau aku keluar, rugilah dia. Dia pun diperintahkan oleh tuan dia supaya jangan keluar, maka dia bertahan. Yang sakitnya dia, oleh kerana dia berada dalam tubuh kita, maka kita turut merasai sakitnya. Apa kita nak buat? Kita lawan. Kita lawan tu maksudnya kita anggap sekarang kau sakit, makin sakitlah engkau kalau kau duduk dalam badan aku, baik kau keluar. Jadi insya-Allah makin dia sakit, makin kuat roh kita di dalam badan kita, makin lemah kekuatan dia di dalam jasad kita, maka lama kelamaan sakit tu insya-Allah akan makin hilang. Jadi peringkat awal kadang-kadang dia menipu daya. Bila kita guna, didatangkan mimpi, datangkan bisa yang menjadi-jadi, datangkan yang sakit yang lagi-lagi, sebab memang sakitlah, sebab dia tu lagi sakit bila guna tu. Dia duduk dalam tubuh kita pun, bila dia nak menguasai roh jasad kita yang Allah berikan hak ke atas roh untuk duduk dalam badan, dia pun sakit sebenarnya. Tak kuat sebenarnya, susah sebenarnya. Kenapa dia nak duduk dalam tubuh kita? Tapi bila kita guna ruqyah,
kita guna bidara yang diruqyahkan itu, dia laki-laki sakit menyebabkan bising itu kadang-kadang menjadi-jadi, tapi dia ambil masa. Maknanya insya-Allah ada orang seminggu dua, ada orang kadang sampai sebulan dua. Biasanya seminggu 2 minggu pertama kalau orang tu dah lama gangguan memang terasa sikit sakit, kemudian dia makin pelan, kita konsisten guna insya-Allah, mudah-mudahan tinggal lah. Kalau 2 bulan 3 bulan tak beransur kuat lagi, tuan-tuan rasa macam makin kuat lagi dia punya gangguan, datanglah ke pusat rawatan, bawa RM50 itu je buat rawatan. InsyaAllah kalau jin tu terus sudah lemah, dah sapu dengan bidara dan sebagainya, dia lemah, dia sakit, bila kita rawat dia lagi senang keluar. Kemudian kita guna konsisten berterusan 3-4 bulan datang sekali. Maknanya saya sendiri pun maknanya nak suruh datang tiap minggu bukan senang, tiap bulan pun bukan senang. Tuan-tuan konsisten guna bidara yang kita dah ruqyahkan ini 3 bulan 4 bulan datang sekali, insya-Allah boleh nampak perubahan insya-Allah. Daripada Amalina, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya berkaitan lahirnya anak tanpa hubungan, mungkinkah daripada gangguan jin? Ya betul. Maknanya kalau tanpa apa-apa hubungan, memang terbukti tak ada apa-apa hubungan, lahirnya anak, memang boleh terjadi di orang kata dirogol ataupun diperkosa oleh jin itu tadi. Tapi dia pun sebab bila seseorang itu diperkosa oleh jin, maka dia pun akan sedar dalam keadaan separuh sedarlah, terasa seperti orang sedang mencabulnya, memperkosanya, maka memang boleh mendatangkan lahirnya anak jin. Begitu. Asmariah Kamariah, Assalamualaikum Ustaz, saya selalu rasa bisa di kaki-kaki, kadang-kadang buat pijak sakit, badan pun sakit, busa-busa, bisa-bisa, dia tulis busa-busa. Jadi kalau kita terasa selalu bisa-bisa di badan, dah pergi cek hospital kata tak ada apa-apa dan sebagainya, tuan-tuan guna satu mandian ini, kemudian mana dia punya mandian, guna satu mandian, kemudian guna satu minyak, kemudian kalau boleh minum jus. Itu package yang sangat-sangat baik insya-Allah. Maknanya dalam 3 ni 100 berapa entah saya tak ingat lah PM dia punya ni. Ini untuk dalaman, kita ada daun bidara dalam ni, dengan formulasi khas dengan kurma ajwah. Kemudian dalam ni gel mandian, dalam ni minyak yang patinya lebih tinggi. Bila tuan-tuan guna dalam 7 hari pertama, cara kita suruh 7 hari, tuan-tuan perlu kita faham 7 hari itu bukan rawatan lengkap. 7 hari itu untuk kesan, untuk scan orang tu ada gangguan ke tak ada. Kalau 7 hari tak ada apa-apa mandi, maknanya mungkin bukan gangguan. Tapi kalau mandi 7 hari, Ustaz, saya lepas mandi 7 hari ni, saya dah mandi ni, lepas tu sendawa, sekarang dah cukup 7 hari, macam mana nak buat? Teruskan guna, insya-Allah seminggu 2 minggu. Ada orang ambil masa 2 bulan, ada orang ambil masa 3 bulan. Kita tak dapat jamin berapa lama. Kalau sakit pun dah 30 tahun, bukan senang lah nak mandi 7 hari tu terus sembuh. Memang ajaib tu Allah boleh bagi, tetapi kadang-kadang Allah nak bagi sedikit masa untuk lihat kita ini sabar ke tak dalam apa yang kita yakin dalam kita mencari ikhtiarnya. Bila kita berusaha, maka yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingat selama mana kita sabar dalam berusaha itu, Allah memberikan pahala kepada kita. Sebagaimana cerita yang selalu saya sebutkan sudah, seorang wanita tanya pada Nabi ketika mana dia sakit menghadapi gangguan histeria ini, kata Nabi, la in sabarti falakal jannah, kalau kamu sabar maka bagimu adalah syurga. Jadi saya kira sekadar ini saja pada malam ini, mudah-mudahan boleh memberi perkongsian yang baik pada kita semua. Tuan-tuan jangan lupa share dan juga tag rakan-rakan, mudah-mudahan memberi manfaat bagi yang nak mendapatkan bidara ikhtiari syifa. Kita dalam fasa terakhir untuk orang kata tutup tempoh promosi yang kita buat hampir setahun sudah. Maknanya pembelian tertentu dapat free membership dan dapat free 10%. Bila repeat order, member 15%. Kita bagi diskaun, satu harga yang sangat istimewa, sebab kita tahu bila orang beli, orang ada gangguan, dia rasa kesan, dia nak repeat lagi. Jadi kita mudahkan dengan harga member, dia boleh repeat. Kalau pemandian tu 43, dia dapat tak sampai RM36 pun, lebih kurang macam tu lah. Maknanya banyak 15% yang kita bagi tu untuk mudahkan orang konsisten ataupun istiqamah dalam menggunakannya. Jadi jangan lupa, tuan-tuan yang ada gangguan, kadang-kadang ragu-ragu nak beli, ya ke tak, nanti dulu. Memang jin dia suka buat macam tu. Kalau kita ada gangguan, nanti dulu, nanti fikir dulu, nantilah dulu, jin memang suka nanti. Sedangkan makin kita menanti tadi, makin sakit, makin teruk. Jin makin beranak pinak, makin membesar, makin banyak kekuatan dia. Kita duduk nanti. Sama juga orang nak pergi pusat rawatan, tunggu dulu tu, dah tak pergi juga.
Sebab tu jangan dinanti-nanti kalau kita ada penyakit-penyakit yang jelas ada simptom-simptom gangguan ini. Jadi kalau kita rasa nak tahu, boleh PM, nanti kita tim bagi dia punya 28 tanda-tanda orang yang ada gangguan. Boleh tengok ya tanda-tanda. Jadi cuba guna. Kalau nampak tindak balas, mungkin dah ada gangguannya, insya-Allah. Baik. Jadi saya kira sekadar itu pada malam ini. Nur Hayati, Kuantan ada ejen dah boleh bagi nombor? Kuantan ada. Kuantan nanti insya-Allah kalau ada pengedar kita daripada Kuantan tu, Kak Yusniza Hasnizawati, insya-Allah nanti kita kita bagi dia punya link, insya-Allah Kuantan ada. Baik, saya ucapkan terima kasih pada semua yang menonton, dan insya-Allah kita sambung lagi akan datang. Minta maaf sedikit sebanyak kekurangan. Di luar sana ada ustaz-ustaz yang lagi ramai, lagi mahir, lagi arif dan sebagainya. Jika ada kekurangan ini, boleh tegur menegur, tak ada masalah. Kita berkongsi untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan menjadi panduan untuk tuan-tuan semua supaya tidak berubat di tempat yang salah dengan kaedah yang salah. Bukannya rugi yang besar bagi kita itu rugi wang ringgit, tapi rugi yang paling besar adalah ruginya akidah dan kesihatan. Itu pula tak sembuh-sembuh, sembuh sekejap datang balik, sembuh sekejap datang balik, akidah rosak, tubuh rosak, duit habis. Kita tak mahulah. Jadi jangan lupa boleh syorkan juga Bidara Ikhtiar Syifa ini kepada semua rakan-rakan kita, sama ada yang sakit atau berhajat, gunakan untuk jadikan sebagai suplemen. Tuan-tuan yang tak sakit pun guna sebagai suplemen untuk mengelakkan daripada gangguan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua tuan-puan yang menonton. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.